senantiasa ceria. Alhamdulillah Ustaz. Ke- Dia sebenarnya ada juga orang tanya, kan, tak ada masalah ke kan? Masalah memanglah ada kan. Ya, tetapi sebenarnya bila kita baca Quran ini, Allah. Quran ini adalah sumber daripada langit yang menggembirakan. Ya, masalah banyak mana pun dia kat bumi je. Betul Ustaz. Kan? Dia seolah-olah kita menceritakan masalah kita kepada Al-Quran dan Al-Quran menyelesaikannya Ustaz. Tak cuba, tak percaya, cubalah. Tak boleh, ya. Pasal yang pentingnya ialah Tuhan yang Ustaz. Maha Besar menguasai seluruh alam. Masalah kita tu kan, ya, semua orang akan diuji dan paling kuat diuji ialah siapa? Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceria gembira ini kerana ada Quran, kan, ya, Rabi'ul qulubina itu yang kita harapkan tuan-tuan juga dapat kesan ini apabila mengikuti My Quran Time, ya, baca berkali-kali. Kalau dah habis 4 kali ikut tu, baca lagi, ya, waktu malam, waktu siang, kerana inilah doa kita agar kita mendapat syafaat sampai di akhirat nanti. Jadi pada hari ini kita melihat kepada halaman 173. Mari kita, sebelum kita tengok dulu, tuan-tuan jangan lupa untuk share di Facebook, beritahu pada anak kalau dah habis kelas online tu, bagi rehat sekejap. Kadang-kadang dia tension juga tu, kan. Bagi peluang paling kurang baca dengan ustaz. Pasal itu adalah peluang untuk kita beribadah dan dalam masa yang sama juga kita cuba memahami intipati daripada halaman 173. Kita lihat sinopsis pada hari ini. Pada ayat 171 kita menyambung kepada bagaimana bukit terangkat. Ya, mengapa ada bukit terangkat ataupun gunung terangkat ini? Adakah betul terangkat ataupun ia hanyalah satu perumpamaan? Kita akan lihat sebentar nanti. Kemudian dibawakan tentang perjanjian di alam roh, ya, ataupun perjanjian umum yang diambil daripada anak cucu Adam berkaitan dengan ketuhanan, ya, mengakui Allah sebagai Tuhan pada ayat 172 hingga ayat 174, ya. Ini adalah sebagai pembuktian ketauhidan yang sudah berlaku sejak awal lagi, dan kemudian dibawakan kisah ringkas berkaitan dengan Bal'am bin Ba'ura, iaitu nama ni tak ada dalam Al-Quran, tetapi kisah seorang yang pendeta yang faham kepada agama tetapi memilih jalan seperti ular. Nanti kita tengok Ustaz, ya, jalan seperti, satu lagi perumpamaannya seperti anjing. Itu lagi ganas lagi lah. Kita akan tengok pada ayat 175 hingga 177, dan kita melihat kepada apakah yang paling penting untuk kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mulakan dahulu bacaan daripada ayat 171 hingga 174 dahulu. Ustaz, ya, kita baca dulu untuk sama-sama kita ambil pelajaran tentang peristiwa kisah Nabi Musa alaihi salam. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran, ibu ayah yang kini sedang bersama dengan Al-Quran, barangkali ada yang sedang menyaksikan bersama-sama di dapur, ada yang baru lepas kelas Al-Quran, ada yang baru kelas bermacam-macam kelas online barangkali, tapi ini masa bersama dengan Al-Quran pula. Inilah tuan-tuan dan puan-puan, kita patut rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala beri kesempatan kepada kita, kekuatan, semangat untuk kita terus mendalami Al-Quran. Percaya ataupun tidak, tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita renung sejenak, setahun yang lalu, dan saat ini kita berada bersama dengan Al-Quran saban hari, Ustaz, setiap hari bersama dengan Al-Quran. Bahkan bila tanpa kita sedari, kan, kita timbul rasa rindu, Ustaz. Maknanya rasa tak lengkap lah kalau tak tengok ataupun tak melihat hari ini punya muka surat ataupun pengajian atau bacaan pada hari ini. Tanpa kita sedari, Ustaz. Dan kadang-kadang perasaan itu ataupun rasa itu kita tak buat-buat, ataupun kita macam tengok je kebetulan hari pertama tengok je seronok pula rasa. Jadi ketagih, Ustaz. Ketagih dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Jadi ini satu rahmat, tuan-tuan dan puan. Tak apa, tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat Al-Quran kasih Allah SWT sekalian, tak apa, walaupun kita masih lagi, saya tak dapat nak baca sama-sama dengan ustaz, saya tengok aja, tak apa tuan-tuan dan puan, kan. Ustaz, saya bukan tak nak ikut ustaz baca, tapi saya ni baru nak aja, tak apa tuan-tuan dan puan. Yang penting, yang paling penting, mustahak ialah kita sekarang menghadap kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mudah-mudahan kalam Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran ini dijaga lisan kita, dijaga niat kita, dijaga amal perbuatan kita, insya-Allah taala. Mudah-mudahan, ya, Allah beri kekuatan kepada kita, insya-Allah. Baik. Jadi
ayat 171 hingga ayat 174. Ayuh sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan, kita sama-sama baca insya-Allah. Di permulaan ini saya nak cuba bacaan murattal Hijaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 171 hingga ayat 174 Ustaznya. Kali ini menarik untuk kita perhatikan ya apa yang berlaku kepada Bani Israel juga kepada Nabi Musa ya. Tidak ada surah Nabi Musa, tidak ada surah yang bercakap hanya pada Nabi Musa sahaja, kerana kisah ini ada pada Makkiyah, ada pada Madaniyah. Menarik ya. Padahal Nabi tidak berjumpa dengan Yahudi ini ya, tetapi di Mekah lagi sudah ada cerita pasal ini. Maksudnya ini benar, ini bukan Nabi yang buat. Tak pernah jumpa Ustaz ya, kecuali lah Nabi pergi belajar dekat US ke ya, nampak jumpa orang Yahudi, borak-borak kemudian buat buku sendiri. Tidak ya, ini adalah surah Makkiyah. Kalau Madaniyah ni Nabi pernah berjumpa dengan orang Yahudi. Maka ayat 170 semalam yang kita bincangkan ialah berkaitan dengan kumpulan mereka yang berpegang kepada kitab dan juga mendirikan solat ya. Ini adalah orang yang diberikan, tidak akan disia-siakan ganjaran kepada orang yang muslih. Itu sebabnya pelajaran semalam ya yang saya fikir-fikir Ustaz ni bila tengok balik kepada perbincangan dia, kalau kita nak terus baiki diri kita, baiki keluarga kita, masyarakat kita, dua perkara ini kita kena semak pada setiap pagi. Iaitu betul-betul tak hari ini kita berpegang teguh kepada Alkitab dan juga
mendirikan solat. Yes. Pasal kalau salah satu ataupun dua-duanya, contohnya lah hari ini tak sempat baca Quran, ya, ataupun hari ini tak solat contohnya, ataupun solat lambat dan kita tidak minta istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kesannya salah satunya itu menyebabkan kita punya semangat nak membaiki diri itu akan jadi rosak. Hari itu moodnya jadi lain macam, dia akan menyebabkan seseorang itu tidak ceria, dia akan mulalah buat perangai dan sebagainya, dan kita boleh di pejabat ke, di rumah ke, di dalam organisasi ke, kita boleh detect perkara tersebut. Ya, tapi jangan pula kita ni rasanya macam mudi-mudi ni mesti tak baca Quran, jangan kata begitu, ya. Ini untuk kita, ini peranan tadabbur, ya, kita ambil mesej ini untuk kita, tapi kita kena sensitif kepada dua perkara ini. Maka ada orang yang dia tak kisah, ya, dah diberi ancaman untuk dihinakan ataupun diberi sampai jadi kera, ustaz, ya, bila peristiwa Sabtu tersebut. Ada orang yang bila dengar kepada ancaman-ancaman itu tak berkesan, ya, dia dengar baca Quran pun kadang-kadang ada yang tidak memberi kesan. Maka pada ayat yang ke-171, wa idh nataqna, dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung ke atas mereka. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan betul-betul, ya, Jibril ingin mengangkat gunung Tur kepada Bani Israel. Ada yang mengatakan ini sebagai satu tamsilan, ya, ka'annahu dhullatun, iaitu seakan-akan gunung itu adalah naungan gelap, ya, wa dhannu annahu waqi'un bihim, dan nak ditimpakan, nak dikenakan kepada mereka, khudhu ma atainakum biquwwah, ya, ambillah apa yang diberikan pada kamu dengan betul-betul kuat. Apa mesejnya? Mesejnya, ustaz, pasal degil sangat. Yes, dia kadang-kadang anak murid tu kan, dia belajar, cikgu kata ingat, ya, sila buat homework, kan, sila pergi kelas, sila turn on gambar dekat online tu, masa dekat Zoom, jangan pula pergi sembunyi entah-entah pergi ke mana, kan. Tapi ada yang degil. Masya-Allah. Kalau yang degil tu, kalau dulu zaman sekolah tu, ustaz, ya, ada cikgu, dia ada kan, ada pembaris panjang tu kan, yes, satu untuk buat garis di atas papan hitam, satu lagi untuk bertepus kepada orang yang memang tidak ambil saman, ya, tak kisah kepada apa yang cikgu cakap. Maka di sini sebenarnya Bani Israel bila dah degil sangat, tuan-tuan, ya, khudhu ma atainakum biquwwah, bila dah diberikan sampai nak gunung nak hempap itu, barulah kata okey. Kena sampai tahap begitu sekali kerana Allah amat sayang, tak nak mereka ini degil dan berpaling daripada peringatan daripada Nabi Musa alaihissalam. Itu sebabnya selepas itu katanya apa? Wazkuru, ya, ingatlah, sila ambil peringatan. Pasal ini bukan untuk siapa. Ini adalah untuk kebaikan Bani Israel. Mesej kepada kita juga bahawa kalau kita tak pegang Quran ni kuat-kuat setiap hari, ya, kalau kita rasa macam alah, tengoklah kalau ada masa, PKP saya dengar, lepas PKP sibuk buat macam biasa balik, kita tidak utamakan gunakan seluruh kekuatan untuk berpegang kepadanya. Kita khawatir kita kena pakai pembaris panjang, ya. Kita harapkan COVID-19 ini sudah cukup menjadi pembaris panjang daripada Allah kepada kita, jangan sampai kena bertahun-tahun lagi, ya. Memang katanya sampai 3-4 tahun, tapi Allah boleh tarik anytime, ya, Allah boleh tarik apabila kita wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa, kita lindungi daripada segala masalah ini. Itu maksud tattaqun pada ayat 171. Kemudian Allah membawakan kepada kita apakah yang perlu kita ingat. Apakah yang perlu kita ingat? Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam. Allah mengingatkan ketika Tuhan mengeluarkan daripada sulbi anak cucu Adam, keturunan mereka, Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, ya. Allah bertanya kepada setiap individu di kalangan kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, Allah suruh ingat. Pasal perkataan ini alastu bi rabbikum, jawapan daripada roh-roh kita semua, ustaz, ya. Sama ada Ah Chong ke, Mutusami ke, Ahmad namanya dekat dunia ini. Tapi ketika di alam roh itu satu, tapi ada yang kata bahawa bila dah berada alam roh ini, maksudnya ketika Nabi Adam lagi, dah semua dah Allah dah tahu, dah diciptakan roh-roh ini. Cuma lahirnya tahun ketika zaman Nabi Adam ke, zaman Nabi Muhammad ke, zaman 2021 ke, itu berbeza. Tapi roh sudah ada. Roh menjawab, syahidana, kami bersaksi, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, kami lakukan ini, ya, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami leka terhadap ini. Maksudnya kami tak tahu.
Kan ada yang kata bahawa saya tak dengar Quran, tak ada pendakwah datang kepada saya, tak ada program tadabbur pada saya. Jadi itu sebabnya saya ni kalau yang Islam okey lagi. Tapi ada yang kata saya tak nak jadi Islam. Ya. Allah menyatakan bahawa sebenarnya yang kamu kena ingat ni benda yang kita dah tahu tapi terlupa Ustaz kan. Jadi Allah ingatkan balik. Itu sebabnya Quran ni nama lainnya adalah Az-Zikr. Untuk kita ingat balik apa benda yang kita dah pernah syahidina ataupun bersumpah ataupun bersaksi. Mudah cerita Ustaz begini lah Ustaz ya. Saya tanya Ustaz lah. Dah lama tak tanya pada Ustaz kan. Mudah je. Soalannya ialah Ustaz makan apa minggu lepas? Kan. Susah nak jawab kan? Susah nak jawab. Kalau tanya saya pun terlupa. Saya makan apa minggu lepas? Baru minggu lepas Ustaz. Subhanallah. Apatah lagi kalau kita bercakap tentang di dalam katakan di awal saya lahir ataupun ketika di zaman Nabi Adam, mana kita ingat? Betul. Jadi Allah membawakan az-zikr, peringatan Al-Quran ini untuk kita ingat agar kita tidak lalai. Au taqulu pada ayat 174 ataupun 173, atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu sedangkan kami adalah keturunan yang datang setelah mereka, maka adakah engkau akan membinasakan kami kerana perbuatan orang-orang yang sesat. Ini tak nak jadi sampai ada yang kata saya memang yakin dulu saya mengakui, katakanlah dia mengakui kan, tapi pasal nenek moyang saya tu dia masuk Kristian, kan, ataupun dia tak nak pegang pada Quran, dia baca Quran pun Yasin je malam Jumaat, yang lain dia tak baca, contohnya kan, dan Yasin tu pun tak ada tadabbur, tak ada dia nak beramalnya, sama je, yang penting ada makan nasi ambeng, contohnya kan. Itulah saya kan dulu kat Johor Ustaz ya, mak saya ada cerita sebelum ni kan, mak saya tunggu Khamis malam Jumaat ada sesuatu, ya, iaitu berkat. Orang Johor panggil berkat kan. Jadi bawa yang plastik tu, ya, pasal talam tu potong empat, lepas baca Yasin. Jadi memang saya pun terlibatlah dengan perkara tersebut, ya, tapi rupa-rupanya Yasin ini bukan berkatnya dekat nasi tu. Berkatnya itu bila kita tadabbur dan juga ambil peringatan daripada surah untuk diamalkan pada minggu itu. Jadi pada ayat yang ke-173 ini Allah mengingatkan jangan sampai kata kamu dulu saya ikut mak ayah saya, nenek moyang saya ini dah lahir macam ni, nak buat macam mana? Allah kata bahawa mereka pun juga roh-roh mereka itu pada suatu masa dahulu pun syahidina. Betul. Ya. Jadi bila mereka pun syahidina, mengaku Allah ini sebagai Tuhan, fitrah ini ada pada setiap manusia. Ya, tetapi bergantung bagaimana selepas itu si ibu ayah menjadikan dia Yahudi ke Nasrani ke Majusi, bergantung kepada apa ilmu yang kita usahakan, dan ilmu ini masing-masing kena carilah kan, kena cari dan kembali kepada sumber asalnya daripada Quran dan sunnah. Dan di situlah sebenarnya peristiwa ini Allah kata dalam ayat 174 yang kita nak baca sekali lagi Ustaz, ya, sebagai satu penekanan apa tujuan Allah terangkan perkara ini. Sila Ustaz. 174 saya. 174. Baik, kita baca sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan ayat 174. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika nufassilu al-ayati wa la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim. Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. Allah bawakan, Allah detailkan nufassilu itu sebagai satu penjelasan yang detail, ya, bahawa sebenarnya kita sudah bersyahadah, ya, di alam sebelum ini. Allah kata la'allahum, apa objektifnya, wa la'allahum yarji'un, agar mereka kembali balik. Ya, kalau ada yang kata bahawa saya tak tahu, ya, ataupun saya ikut kepada senior saya, nenek moyang ibu ayah saya, mereka selalu buat begitu, sebenarnya Allah kata inilah masa untuk kembali. Ya, istilah lainnya mungkin taubat Ustaz, ya. Sebenarnya bila kita bercakap tentang biasa orang nak taubat semayang taubat, ya. Tetapi sebenarnya tuan-tuan yang mengikuti My Quran Time ini, bila kita baca Quran 1 jam ini, kalau ada yang kata sampai 4 jam ikut berkali-kali, sebenarnya ini kan bila kita dengar kita rasa ya Allah aku nak kembali. Ini wala'allahum yarji'un. Dan itu maksudnya kita sedang bertaubat 4 jam. Kan? Kita mungkin tak mampu nak taubat sampai semayang taubat 4 jam.
Bila kita baca Quran, kita ambil peringatan, kita kembali pada Allah, rasa yang ada dalam hati kita itulah yang Allah akan bawa dan bawa dan bawa, dan moga-moga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Sama-sama kita saksikan, iaitu nataqa, iaitu bercakap, ya, ataupun bercakap, itu ya, natiq, tetapi dalam masa yang sama nataqna ini kami angkat, ya. Jadi ini 12 kali disebut di dalam al-Quran, yang sebenarnya bila Allah angkat itu sebenarnya kita nak membawa mesej tertentu. Ya, macam kita bercakap Ustaz, ya, mantik kita bercakap kita, sebenarnya kita nak bawa sesuatu mesej kepada seseorang. Bila Allah angkat gunung tersebut, Allah sedang mengangkat mesej bahawa sila pegang Taurat kuat-kuat bagi kita. Bila Allah bagi pandemik COVID-19 ini, mesejnya sila pegang kuat-kuat kepada kalam panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali semula, kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Al-Quran, penonton yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian, bertemu kembali kita dalam My Quran Time hari ini. Kita berkongsi ataupun kita belajar halaman 173. Adik-adik yang berada di rumah sekarang ini sedang mengikuti petang ini, jangan lupa temu janji kita dalam kelas Kafa di Hijrah. Petang ini kita pelajaran tahun 4, kita nak belajar mengaji lagi, masih lagi Al-Quran, kelas Al-Quran surah Yusuf. Ayat yang kita nak baca ialah ayat 53 hingga 58. Petang ini jam 4.30 dan juga jam 6.30 petang. So jangan lupa adik-adik, ajak juga semua tu, abang-abang kita, kakak kita, akak kan, join sama satu keluarga bersama Kafa di Hijrah. So petang ini kita jumpa insya-Allah dalam kelas Kafa. Dan kita juga nak berkongsi, nak menyambung pengajian kita ataupun ulang ngaji kita dalam bidang tajwid, tentunya dalam ikhfa haqiqi. Hari ini semalam Al-Fadhil Ustaz Tirmizi, guru kita, dah berkongsi dengan kita. Hari ini kita nak kongsi pula huruf yang seterusnya, sebab huruf ikhfa ni ada banyak kan, ada 15. Jadi kita akan sentuh satu persatu, dan hari ini jom kita saksikan huruf apa yang kita nak share, iaitu huruf dal. Contoh ikhfa hakiki, huruf yang keempat daripada 15 huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf dal. Contoh dalam satu kalimah, pada kalimah ataupun perkataan indahu. Indahu, nun mati bertemu dengan dal. Okey, satu. Kemudian contoh pula dalam huruf dal, nun mati bertemu dengan dal dalam dua kalimah. Waliman dakhala, contoh kan, waliman dakhala, dengung, nun mati bertemu dengan dal, dengung dua harakat, jangan lupa. Dan juga contoh nun mati bertemu dengan dal ketika baris dua ataupun tanwin, kan. Wa ka'san dihaqa, itulah baris dua di atas bertemu dengan huruf dal. Wa ka'san dihaqa, ikhfa ataupun dengung, sembunyikan nun tu kan, berserta dengan dengung bertemu dengan dal, kan. Kalau boleh perhatikan pergerakan mulut saya contohnya kan, aindahu, dia tak ke dalam, dia tak ayu, tak,
Dal hujung lidah kan. Indahu. Kan? Dia hujung. Jadi dia beza bunyi dia tu. Dia tak bunyi ke dalam, jangan masuk ke dalam. Ayu tak kena. Indahu wa ka'sadi wa ka'sadihaqa. Jangan wa ka'sau. Jangan. Kan? Wa ka'san macam senyum je. Wa ka'sadihaqa. Itu contoh ikhfa hakiki. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf dal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ofta ya. Ofta bolehlah, ofta dia kata. Sah? Ustaz bolehlah, ustaz kan? Tuan-tuan dan puan-puan, saya dulu ada orang apa? Sahabat-sahabat kata ustaz ni bolehlah lahir-lahir dah boleh taranum. Jangan macam tu. Saya lahir-lahir tak pandai macam tuan-tuan dan puan-puan juga. Siapa yang lahir-lahir boleh taranum? Tak ada tuan-tuan dan puan-puan. Saya melalui proses pembelajaran juga. Dan saya dulu masa saya budak-budak, saya kecil-kecil dulu, saya merangkak-rangkak juga baca Al-Quran. Tapi Allahu Akbar, ibu saya, ayah saya, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, jangan lepaskan ataupun jangan miss daripada doa anak-anak kita, biar lancar lidah, dipermudahkan, lapangkan dada untuk belajar Al-Quran. Mudah-mudahan semangat insya-Allah dengan Al-Quran insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi ya, berkongsi pada hari ini ikhfa pada huruf nun bertemu dengan dal ya pada hari ini. Moga-moga kita makin jelas bagaimana membunyikannya, dan semalam pun bila berkongsi dan sebelumnya ikhfa ni pun ada tahap-tahapnya Ustaz ya. Dan saya kongsikan semalam tentang nun ini ataupun ikhfa ini kita kena tengok huruf ke depannya, baru kita boleh sebut dengan cara yang betul lah kan. Kalau tidak kita rasa macam contoh nanti kita pergi pada huruf dot contohnya kan. Jadi kalau dot tu sepatutnya tebal, akhirnya lain pula bunyi dia. Lain pula dia punya dengung dia tu kan. Okay? Jadi ini kita sama-sama akan belajar terus, dan kita nak menyambung pada halaman ataupun ayat 175 hingga ayat 178. Kisah bagaimana ada orang yang dia tak tahu jadi tahu. Tapi lalai ini adalah apabila orang itu dah tahu tetapi memilih untuk tidak tahu pula selepas itu. Ini ada kisah penting yang kita doakan, kita jangan jadi orang yang dah tahu kemudian kita terlupa, Allah ingatkan tapi kita buat-buat tak tahu pula selepas itu. Kita baca Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah saya kasih sekalian, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, sekarang ni kita nak berpindah ayat 175 sampai habis ayat 178. Saya nak menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya sebelum saya baca ayat 177 nanti kita akan baca, iaitu pada kalimah sa'a mathalan al-qaumu. Kan penting tu. Penting tu. Iltiqa as-sakinah yang dipanggil, bertemu dua huruf yang sukun. Huruf yang sukun mana pula? Mathalan tu asal dia matha mim tha lan nun. Kan? Nun mati bertemu dengan hamzah wasal, alif tu wasal. Jadi tak boleh. Tak boleh nak baca mathalan, tak boleh. Jadi dipanggil iltiqa as-sakinain, diganti dengan nun kecil. Ada setengah panggil nun iwad. Kan? Nun gantian, kecil baris bawah. Jadi baca dia mathalanil qaumu. Jadi nanti kita praktik terus baca sama-sama. Dia ada satu lagi soalan Ustaz. Ada yang bertanya, dia kata Ustaz Tarmizi baca auzubillahi minasyaitonirrajim kuat. Ustaz Tirmizi kadang-kadang kuat, kadang-kadang perlahan. Kan? Jadi sebenarnya kena baca kuat ke perlahan? Ustaz tolong komen sikit Ustaz, pasal ada yang bertanya. Jadi tuan-tuan ada soalan apa sebagainya, tak apa tanya. Kalau dapat kami bantu, kita cuba, pasal kita nak sama-sama dekat dengan Al-Quran dengan cara yang terbaik. Baik. Jadi jika tak salah saya lah maksudnya di permulaan bacaan kita itu, contoh hari ini memang kita kita kata bermainlah dengan Al-Quran. Maknanya kita baca Quran daripada awal sampai sekarang. Jadi kita nak mulakan bacaan kita tu, kita cukup boleh sekadar memulakan dengan a'udzubillah saja. Sebab tu kalau perhatikan bila nak mula a'udzubillah saja. Kan boleh kita mula terus dengan a'udzubillah. Tapi dari segi perlahan atau kuat itu terpulanglah kepada, kalau saya lebih selesa untuk baca dengan kuat. Macam Ustaz Tir kadang-kadang ada baca kuat, kadang ada baca perlahan. Jadi terpulang mana boleh. Macam kuat atau kalau kita pergi ke Mekah pun ada masa kuat, ada masa perlahan. Betul. Jadi jangan pula kita kata ni
Salah ni kata ni. Salah ni kan Imam Masjidil Haram kan. Jadi kesian Imam Masjidil Haram nanti kan. Okey, itu kefahaman insya-Allah harapnya membantu pada tuan yang bertanya ya. Dan kita sambung Ustaz. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran, mari kita sambung ayat 175 hingga 178. Tadi dah baca Hijaz, ini nak ajak sahabat-sahabat Al-Quran semuanya untuk kita sama-sama baca dengan lagu apa Ustaz? Sikah boleh? Boleh tak? Sikah Ustaz. Kita cuba taranum sikah insya-Allah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 175 hingga ayat 178 ini memberi panduan kepada kita apabila Allah sudah mengingatkan kita kepada janji setia kita di alam sebelum ini bahawa bala syahidina. Allah mengingatkan pada satu kisah ya, watlu alaihim naba'allazi atainahu ayatina, ya, iaitu Allah menyatakan dan bacakanlah wahai Muhammad, ya, bukan nabi yang bercakap tetapi ini adalah nabi tilawahkan. Watlu maksudnya apa? Maksudnya perkataan ini jangan ubah-ubah, yes, ya. Ini adalah kisah yang disampaikan oleh Allah, nabi tilawah sahaja, bacakan sahaja kepada masyarakat pada waktu di Mekah itu. Dan itu sebabnya bila bercakap tentang tilawah ni Ustaz, yes, ya, Ustaz tilawah ataupun saya kalau menyampaikan mesej dalam Quran Time, pasal ada yang tanya saya ada skrip ke kan? Tak ada skrip, kita hanya tengok, kita belajar sikit, kemudian kita dengar daripada bacaan dan kemudian tengok kepada apa maksudnya, hanya tilawahkan sahaja apa isinya. Itu sebabnya saya pun terfikir-fikir juga dulu, saya nak tegur orang ni susah sikit kan, tapi bila Quran cakap gitu, tilawahkan sahaja, ya, kekuatan itu datang daripada Allah Subhanahu taala bila kita bawa apa yang ada daripada Quran. Kalau kita rasa macam aku ni bukan cukup baik ke apa sebagainya kan, tetapi bila Quran ini bercakap, ia memberi satu kekuatan yang tersendiri. Dalam kes ini adalah kisah seorang pendeta, ada yang kata daripada Bani Israel pada zaman Nabi Musa, ada yang kata pada zaman Nabi Isa. Apa Allah cakap? Naba'allazi atainahu ayatina, satu berita besar.
Apa berita besar ni? Ini bukan berita kecil, ya. Ini kalau naba' di dalam al-Quran itu memang berita yang cukup besar, sila beri perhatian. Kan, dia bukan berita apa ada yang terlanggar longkang ke, bukan. Ini berita besar, adakah PKP akan diteruskan ke tidak. Contohnya kan, kematian berapa juta dalam satu dunia, itu berita besar. Maka apakah berita besar itu? Allazi atainahu ayatina, iaitu orang yang telah diberikan, kami telah berikan padanya ayatina. Ya, perkataan ayatina itu amat penting kita maklumkan Ustaz, ya. Bila kita boleh baca, bila kita boleh faham, ya, terutama bagi yang belajar ustaz-ustaz apa sebagainya, dia tidak dinamakan ayati sahaja, tapi ayatina. Tuan-tuan kalau belajar sedikit daripada My Quran Time ini, boleh faham sedikit daripada ayat Al-Quran. Allah kata ayatina, kami ajarkan ayatina. Bukan sekadar ayat, tetapi ayat kami. Maksudnya ini adalah sebagai satu kurniaan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa yang berlaku kepada pendeta ini dikaitkan dengan namanya Bal'am bin Ba'urah, iaitu fansalakha minha. Apa maksud fansalakha? Dia kalau ular Ustaz, ya. Dia ada waktu masa dia tu kan, dia bersalin kulit kan. Betul. Itu namanya insalakha. Ataupun kalau kambing kita sembelih tu, kemudian kita siat dia punya kulit itu, itu namanya insalakha. Jadi apakah yang berlaku? Perkataan insalakha ni ada psikologi orang yang ada kebenaran, tetapi lepas tu dia pergi siat kebenaran itu sehingga dia bertukar jadi ular baru. Allah. Ataupun jadi kambing barulah, tak ada kulit. Ya. Ideanya ialah apa? Dia tidak mengikuti lagi dengan apa yang dah dekat dengan diri dia, iaitu ayatina, Al-Quran dalam zaman sekarang ini. Dia dah dekat dengan hati dia dah. Tetapi dia boleh siat kebenaran itu. Apa kesannya? Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Siapakah yang akan follow up dia dekat-dekat? Syaitan. Dan fakana minal ghawin, dia akan jadi orang yang sesat, sebagaimana yang telah berlaku kepada iblis. Iblis kan dia kata pada Allah, kepada Tuhan, engkau yang sesatkan aku, padahal dia yang pilih sendiri. Ya, rupa-rupanya siapa yang dah diberi tahu sesuatu, dah faham Al-Quran, tetapi lepas itu dia siat, itu adalah orang yang lagi bahaya sebenarnya. Orang yang paling bahaya macam saya lah Ustaz. Pasal dah bila belajar ni, ini adalah warning paling besar kepada saya yang bercakap, pada ustaz-ustaz penceramah. Pasal apa? Pasal sebenarnya dia dah masuk ke dalam hati, tapi lepas itu dia siatkan, lepas itu Quran itu dah tak jadi, tak ada beri impact, ya. Sehingga kan dia kalau dia tak semayang pun, dia kata dalam surah Al-Maun pun ada cakap kan, fawailul lil musallin, solat pun masuk neraka wail, buat apa solat. Dia sampai manipulasi sampai tahap begitu. Ya, yang kita kena berjaga-jaga. Walau syi'na, ya. Dan sekiranya kami menghendaki, nescaya kami tinggikan darjat dengan ayat-ayat itu. Ya, maksudnya apa? Apabila seseorang itu mendapat ayat Allah, automatically dia akan diangkat oleh Allah SWT. Nabi Muhammad diangkat, ya, dalam surah Al-Insyirah kan, la rafa'na laka zikrak, ya. Jibril membawa wahyu, dia diangkat sebagai ketua malaikat. Malam diturunkan Quran, terus diangkat, malam Lailatul Qadar. Umat yang bersama Al-Quran terus diangkat, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bersama Al-Quran, ya, seseorang itu, adik-adik yang belajar tahfiz, yang belajar Quran, dia akan diangkat pasal Allah janji dah perkara itu. Tetapi walakinnahu, tapi jaga-jaga, akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Apa yang berlaku pada Bal'am ini sebagai satu contoh pendeta, pakar, ulama, tapi dia siat dia punya pengetahuan ilmu dia itu, dia akhlada ilal ard, dia nak kekal cenderung kepada bumi ini. Ya, dia nak dapatkan apa? Nak dapatkan dunia, pasal dapat duit, dapat nanti orang tak undi saya. Itu sebabnya saya kenalah ubah-ubah perkataan saya. Saya kena sokong orang yang sokong saya. Hulur kat bawah meja. Perkara itu tuan-tuan sekalian, ia boleh berlaku kepada seorang yang pandai Quran pun. Ya, yang kita doa kita, anak kita, bila mereka ini dihantar ke sekolah agama, mereka sebenarnya perlu diberi perhatian ayat-ayat begini. Ya, pasal ini ayat akidah Al-A'raf, dan ada seorang yang bercakap kita kena masukkan elemen akidah tauhid. Kan, saya bertanya tauhid mana yang kena masukkan? Dia kata tak tahulah, tapi saya rasa kena kan. Sebenarnya mesej silibusnya apa tuan-tuan? Semua surah-surah Makkiyah adalah surah menekankan pasal
tauhid. Ya, belajar 2/3 daripada Quran itu yang banyak makiyah itu, itulah silibus. Kalau kita pakai kitab A, kitab B, kitab C, bukan kitab utamanya, khawatir nanti kita lebih pakai pendapat orang berbanding dengan pendapat daripada ataupun silibus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah yang berlaku pada Bal'am? Wattaba'a hawa, dia mengikut pada hawa nafsunya. Apakah perumpamaan yang Allah bawakan tentang orang yang begini? Famathaluhu kamathalil kalb, macam anjing, Ustaz. Ya, masya-Allah. Oh, subhanallah. Ini kalau orang panggil kita anjing, Allah, memang marah kita. betul. Tapi ini Allah kata kalau orang pandai agama tapi masih lagi mutabelitkan keadaan ya untuk justify diri sendiri, nauzubillah ya, harapnya saya tak buat gitu Ustaz ya. Kalau tuan-tuan nampak saya ada mula nak macam itu Ustaz ya, kena beritahu cepat-cepat pasal tidak mahu jadi dia, kalau bahasa kasarnya macam anjing lah. Ya, iaitu intahmil alaihi yalhath, jika kamu halau dia menjelir, kalau kamu biarkan dia pun dia menjelir juga. Dia waktu siang menjelir, waktu malam anjing menjelir ke tak Ustaz? Menjelir. Siang tu mungkin haus kan. Jadi begitu. Tapi malam pun menjelir juga. Betul. Jadi Hamka menyatakan nafsu manusia ini memang tak pernah puas. Memang tak pernah puas ya. Dan di sini zalika matalul qaumil ladzina kazzabu biayatina, ini perumpamaan bagi orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Bukan dia tak tahu Taurat, bukan dia tak tahu Quran ya, dia tahu tetapi dia mendustakan. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun, Allah suruh ceritakan perkara ini agar kita deep thinking ya, fikir secara mendalam, saya ni macam mana saya ni kan. Dan tak ada orang yang selamat. Tak ada orang selamat kecuali dia sudah pun habis di atas muka bumi ini membuktikan bahawa saya tidak mengikut kepada hawa nafsu. Kalau ada tuan-tuan sekalian, kita sama-sama bertaubat ya, dan inilah Quran ini dia akan menyebabkan hati kita daripada akhlada ilal ard kepada menuju kepada as-sama. Pasal akhlada ilal ard ni kita nak maintain kepada dapat apa yang ada di bumi. Tapi bila kita baca Quran, dia akan bawa kita ke langit. Sebab tadi kalau kita ada masalah, kita memang ada masalah dalam hidup kita. Tapi bila bawa ke langit, kita okey, sebenarnya Allah boleh. Kan? Dia tenangkan, kerana ketenangan itu datang daripada Allah. Ayat 177 Allah memberi komentar tentang sifat ini yang teruk. Mari kita sama-sama baca sekali lagi ayat 177. Baik, tuan-tuan dan puan, ayat 177. Sekali lagi sebut Ustaz, kita nak baca ni mathalanil. Nun iwad ataupun iltiqa' sakinah itu, nun sakinah tu ataupun nun kecil baris bawah. Jom kita baca. Quran ada letak nun kecil ada setengah-setengahnya Ustaz. Jadi kalau tak jumpa, ini cara bacaannya. Jom. Kita ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzabu biayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Sadaqallahul azim. Sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka pula menzalimi diri mereka sendiri, bukan menzalimi orang lain Ustaz ya. Jadi kalau kita tahu, tuan-tuan yang bekerja tahu bahawa sebenarnya ambil dunia ini, ambil rasuah contoh, dah tahu tak boleh dah ya. Sebenarnya Allah kata siapa yang buat begitu macam anjing. Oh subhanallah ya. Kalau katakan SPRM kata jangan jadi anjing, kalau itu kempennya ada asas ya. Sebenarnya perasuah adalah penganjing. Kan itu memang ganas tu, tapi itulah ayatnya, realitinya. Pasal tak cukup. Dah gaji besar pun tak cukup, gaji kecil pun tak cukup. Kita doa agar kita dapat hidayah, dan itulah yang disampaikan pada ayat 178. Yang paling berharga bukan ilmu, bukannya harta, pangkat, duit, tetapi may yahdillahu fahuwal muhtadi. Siapa yang diberi hidayah, itulah sebenarnya mendapat hidayah, hadiah daripada Allah. Yang disesatkan itu yang paling rugi. Membawa kepada situasi gambaran besar halaman 173, itu yang kita lihat ya, bagaimana tentang gunung ya yang akan menimpa kepada Bani Israel itu sebenarnya sebagai satu peringatan daripada Allah. Ambil serius mesej yang ada, dan dalam konteks kita sekarang ini apa yang berlaku perlu kita ambil serius. Dan di bawah kanan itu ni menganjing aku ke ni kan, okey, anjing pun marah kalau dia orang panggil dia menganjing kan ya. Tetapi jangan sampai kita, naudzubillah, jangan jadi anjing Ustaz ya.
kita bawa pada resolusi kita, sama-sama perhatikan. Berpegang teguh kepada Al-Quran. Yang kedua, ingat janji setia kepada Allah. Dan yang ketiga, jangan mudah ikut kebiasaan yang membinasakan. Kita berdoa, Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Kau jadikan malam yang paling mulia malam Al-Qadar kerana turunnya Al-Quran. Malaikah yang paling mulia iaitulah Jibril alaihissalam menyampaikan Al-Quran. Manusia yang paling mulia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah Al-Quran. Bulan yang paling mulia bulan Ramadan Al-Mubarak kerana turun padanya Al-Quran. Mudah-mudahan ya Allah kami ini bersama dengan kalam-Mu Al-Quran pagi, petang, siang dan malam. Kau muliakan kami ya Allah. Kami jaga lisan kami jaga hati kami, tutur kata kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ampunkan dosa kami, dosa mak ayah kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah menjadikan kita sebagai umat Quran yang berpegang betul-betul kuat, dan inilah yang kita ingin sebarkan dalam usaha kita tabung gerakan Al-Quran, kempen tuan-tuan bersama. Saya menyeru tuan-tuan kerana kita inginkan masyarakat yang kuat nilai Al-Quran ini, yang pastinya akan menolak perkara dunia yang rendah ini, rasuah dengan hadiah-hadiah yang tidak dibenarkan, tetapi menuju kepada ganjaran akhirat yang lebih besar. Bertemu lagi pada ulangan pada jam 5, pada jam 10 malam, pada jam 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas agar kita jangan jadi penganjing, tetapi jadilah orang yang sentiasa menghargai hidayah Allah SWT. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.